Oke, salam dan salam sejahtera. Isu kontroversi ya berkenaan dengan kenderaan mewah yang digunakan oleh Perdana Menteri ya, sebuah kereta Mercedes yang berflat number VEV 1158. Jadi perkara ini saya lihat dimainkan oleh pihak pembangkang, ada yang membuat sindiran. Tetapi kereta ini apabila ditanya oleh media yang mana yang amat berhormat Perdana Menteri menjawab secara spontan kurniaan gitu kan. Jadi apabila dicek ya plat number VEV 1158, kereta ini adalah kurniaan daripada Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri. Jadi akhirnya menjadi satu sindiran kepada pihak pembangkang untuk mereka bermain politik. Dan baru-baru ini memang ada video itu, saya pun dah lihat satu video seolah-olah menyindir Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan isu kenderaan yang digunakan oleh Perdana Menteri ini tadi, yaitu satu video yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat dan juga Zahid Muhammad Arif. Zahid Muhammad Arif ni dulu adalah setiausaha politik Perdana Menteri yang waktu PRU ke-14, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan dia juga pernah dilantik sebagai senator ya Dewan Negara. Manakala Cikgu Bat ni saya tak payah ulas lah, semua orang tahu dia ni seekor badut yang tak apa-apa, dia mencari populariti dengan membuat komen-komen yang pada saya tidak memberi manfaat kepada negara. Dan hari ini saya lihat bahawa satu kenyataan media juga dikeluarkan, polis siasat kenyataan media berkaitan dengan kereta kurniaan Agong. Apa yang berlaku di sini, polis membuka kertas siasatan ke atas Cikgu Bat dan bekas setiausaha politik Tun Dr. Mahathir Mohamad, Muhammad Zahid Muhammad Arif berhubung dengan kenyataan mereka berkaitan dengan kenderaan mewah kurniaan Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin berkata siasatan terhadap mereka akan dibuat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan tahun 1948. Ia susulan kenyataan mereka berkaitan dengan kenderaan baharu yang digunakan Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim yang dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong oleh Sultan Ibrahim. Kita sedang melengkapkan kertas siasatan dan akan memanggil mereka berdua bagi membantu siasatan. Inilah, saya dah lihat video itu, memang betul mereka cuba untuk membentang-belitkan fakta yang macam-macam. Ya, kita tahu Perdana Menteri yang ada, dia juga tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Dia juga tidak mengambil gaji sebagai Menteri Kewangan. Tetapi dengan kemuliaan dan kemurahan hati Yang di-Pertuan Agong, yang pada saya sangat menyentuhlah hati rakyat, kerana sanggup ya mengurniakan ataupun menghadiahkan kereta kepada Perdana Menteri untuk digunakan. Kita tahu ya, Perdana Menteri juga enggan ya membeli kereta baru untuk kegunaan ya sebagai Perdana Menteri. Bukan macam Muhyiddin siap nak order Mercedes yang harga berjuta-juta. Jadi apa yang berlaku ini, apabila kita lihat tidak ada cacat celanya kalau Yang di-Pertuan Agong nak mengurniakan Perdana Menteri sebuah kereta yang baik untuk kegunaan, bukan seperti pemimpin-pemimpin yang ada di negeri pimpinan PAS yang sepatutnya mereka mengikut jejak langkah penjimatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Tetapi kita tengok pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin Bersatu, mereka tidak memikirkan soal rakyat tetapi bermewah-mewah. Di waktu mereka jadi kerajaan, kita tahu hutang negara mereka tingkatkan, dan akhirnya hari ini kita tengok kita dilanda masalah, iaitu hutang 1.5 trilion. Ini semua rakyat maklum. Jadi kenderaan mewah yang nak digunakan oleh Perdana Menteri hari ini pun mereka persoalkan. Apabila ini adalah kurniaan daripada Yang di-Pertuan Agong, mereka juga berani untuk mempersoalkan. Pada saya ya, mereka ini telah pun menderhaka ya kepada bukan saja raja, bukan saja Yang di-Pertuan Agong, tetapi kepada keseluruhan negara kita ini, iaitu Malaysia, yang pada saya mereka-mereka ini patut dibuang aja ke pulau yang biar mereka sendiri duduk dalam sana di pulau itu supaya tidak mengganggu. Mereka ini tidak memberi apa-apa pun jasa kepada negara. Yang kerja mereka adalah mencari populariti dalam dunia media yang ada dengan menggunakan kaedah-kaedah fitnah, kaedah-kaedah berbohong, menipu untuk ya mempengaruhi rakyat luar sana
agar mereka boleh menjatuhkan kerajaan. Mereka ini tidak mempunyai kuasa, kita rakyat ni tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini. Kita patut berterima kasih, kita patut menunggu sehingga PRU ke-16 itu berlangsung. Dan kalau kita tidak bersetuju dengan Perdana Menteri yang ada, maka kita tolak. Kita tengok hari ini, satu persatu mereka buat perkara-perkara yang pada saya songsang, yang pada saya mereka tidak layak untuk mereka ulas, untuk mereka berbohong kepada rakyat. Kerana perkara yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim adalah amat berhati-hati, terutamanya daripada segi apa yang digunakan oleh Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri sedang dilihat oleh pihak-pihak pembangkang untuk cuba dijatuhkan dengan cara apa sekalipun. Orang yang paling ditakuti kebanyakan pemimpin-pemimpin politik dalam Malaysia ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sosok inilah yang cuba dihalang puluhan tahun demi untuk mereka merompak wang negara. Jadi hari ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka mereka merasa bahawa tidak dapat tidur lena. Mereka tak senang kerana sebahagian daripada mereka akan disesat. Kalau kita tengok kes Muhyiddin, kes Jana Wibawa, kita tengok pemimpin-pemimpin yang ada di Bersatu, kita tengok pemimpin-pemimpin yang sebelum ini, elit-elit politik yang korup, mereka sudah tidak senang duduk dengan apa yang telah pun berlaku, iaitu Datuk Seri Ibrahim betul-betul menggunakan kuasa yang ada untuk mengekang rasuah-rasuah yang begitu lama berdarah daging dalam pentadbiran negara kita ini, yang membabitkan bukan sahaja elit-elit politik, tetapi membabitkan penyawat-penyawat awam yang kanan, yang rendah, semuanya ada. Yang kalau kita tengok di media-media sosial, kita tengok berita-berita yang keluar satu persatu siasatan daripada SPRM. Saya rasa SPRM kita ini perlu kita perkuatkan lagi, perlu tambah lagi anggota untuk kita menyelesaikan masalah ini. Sehingga kan kalau kita tengok dalam isu Spenco yang berpuluh-puluh tahun pun ada masalah. Kita tengok banyak lagi sektor-sektor yang melibatkan ketirisan ini. Jadi ini adalah satu yang kita lihat. Apabila Yang di-Pertuan Agong mengurniakan satu kenderaan seperti ini, pada saya Datuk Seri Anwar Ibrahim wajar gunakan kenderaan ini kerana telah pun dihadiahkan, dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi apabila Datuk Seri Ibrahim menggunakan kenderaan ini, kalau kita lah yang menjadi orang yang tukang hadiah kepada seseorang, kalau digunakan, kita bangga kerana kenderaan itu digunakan. Saya percaya Tuanku Yang di-Pertuan Agong juga amat berbangga kerana kurniaan dia, hadiahnya telah diguna pakai dengan baik dan dengan sewajarnya untuk Datuk Seri Ibrahim gunakan sebagai kenderaan rasmi untuk kegunaan mentadbir urus negara ini supaya ada keselesaan. Tapi kalau kita putar belitkan perkara-perkara seperti ini, dia tidak menguntungkan negara kita ini dan tidak menguntungkan sesiapa. Malah seolah-olah kita menghina Yang di-Pertuan Agong yang ada. Seolah-olah kita melihat bahawa ada berlakunya merasuah Perdana Menteri umpamanya. Ini adalah satu perkara yang negatif yang tidak perlu kita rakyat Malaysia fikirkan. Kita tahu siapa Yang di-Pertuan Agong yang ada hari ini. Baginda adalah Sultan Johor, yang di antara sultan yang boleh kita katakan terkaya, dan dia amat kaya kalau setakat hadiah kereta macam ni. Menurut saya harga, walaupun kalau Mercedes ni nak harga ada 2 juta, 3 juta, tidak ada isu pada Baginda Sultan Johor, yang mana menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ada hari ini. Jadi perkara ini saya tak nak ulas panjang-panjang, tetapi cukuplah kita tahu bahawa kenderaan ini adalah terbaik juga untuk kegunaan yang amat berhormat Perdana Menteri kita untuk menjalankan tugas amanah yang dipertanggungjawabkan sebagai ketua negara, iaitu Perdana Menteri. So itu ulasan saya, sekian saja, terima kasih.